Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ramai yang masih tertanya-tanya, kenapakah Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri yang ke-9, pengsan? Dan ramai juga yang tidak tahu apa yang berlaku sebelum beliau pengsan. So ini yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda sahabat semua, apa yang berlaku sebelum Ismail Sabri pengsan. Jadi dikatakan ya beberapa hari sebelum beliau dikabarkan masuk ke hospital kerana pengsan dan sebagainya, ISPRM sebenarnya berjumpa dengan beliau di soal siasat selama 5 jam. 5 jam. Ya, pada bila tariknya apa? Ini yang menarik untuk kita kongsikan. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Seorang bekas Perdana Menteri telah disoal siasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM selama 5 jam pada 18 Februari yang lalu. Ahli Parlimen Berah Ismail Sabri Yaakob telah disoal siasat oleh pihak ISPRM Putrajaya untuk membantu siasatan terhadap perbelanjaan promosi dan publicity keluarga Malaysia ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Sesi soal siasat ini berlaku sebelum beliau pengsan dan dimasukkan ke hospital pada 22 Februari kerana masalah berkaitan dengan tekanan darah. Ismail dijangka akan dipanggil semula untuk disoal siasat. Ini antara laporan New Straits Times. Jadi 18 hari bulan beliau dipanggil untuk disoal siasat dan beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian, 22 hari bulan Februari, beliau dikabarkan telah pun pengsan dan dimasukkan ke hospital. Dan pihak ISPRM juga menjangkakan akan memanggil semula Ismail Sabri ini untuk soal siasat. Kos yang membabitkan 700 juta hanya untuk mempromosikan kerajaan PAS dan Bersatu pada ketika itu. Dan dikatakan juga siasatan ini juga mengambil kira ataupun turut melibatkan bekas pegawai-pegawai Ismail Sabri. Ada beberapa individu, yaitu 5 individu, 2 daripadanya datuk, pegawai dan seorang wanita. Jadi sahabat semua, adakah mungkin ini yang menyebabkan Ismail Sabri ini pengsan? Kita pun tak tahu, itu hanya jangkaan kita. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin berkongsi dengan anda kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya keuntungan Bernas masuk terus ke dalam akaun pesawat, bukan akaun parti macam dulu. Wow, ini bukan cerita dongeng ya. Ini adalah telah disahkan sendiri oleh Muhyiddin Yassin. Katanya mereka telah menerima habuan daripada Bernas yang sepatutnya duit itu sepatutnya diberikan kepada pesawat-pesawat. Tetapi masalahnya duit itu pula dimasukkan ke dalam akaun parti Bersatu. Digunakan pula untuk tujuan politik dan sebagainya. Rakyat pesawat ternganga. Mereka pun tidak tahu perkara itu. Tapi hari ini segalanya telah terbongkar. Dan apa yang membezakan Perdana Menteri kita hari ini, beliau mendapat sumbangan selepas menjadi Perdana Menteri 60 juta. Sekarang ini tambahan 30 juta lagi sahabat-sahabat semua. Tidak masuk ke dalam akaun parti, tetapi dimasukkan terus kepada pesawat-pesawat yang memerlukan. Jadi Datuk Seri mengatakan kerajaan tidak mengambil walau 1 sen pun peruntukan tambahan yang diberikan oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari melalui Padi Beras Nasional Berhad Bernas kepada pesawat-pesawat miskin. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan peruntukan itu diberikan terus kepada akaun-akaun pesawat. Datuk Seri menambah bahawa sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan PAS dan Bersatu terdahulu. 1 sen pun tak diambil di peringkat pengurusan. Ingat, ini tak dilakukan sebelum ini. Walaupun bila saya sebut pasal ini, ada orang marah. Memang betul tak dibuat sebelum ini katanya.
Dulu Bernas punya keuntungan itu tak masuk akaun pesawah, tak bagi langsung kepada pesawah sebab dia masuk terus kepada pati. Jadi saya cakap kepada Syed Mokhtar, sudah Anda untung daripada beras dan padi, Anda bagi balik ya kepada pesawat-pesawat miskin. Jadi ini saya harap semua faham. Kita mengamalkan apa yang kita katakan, katanya semalam. Jadi itu antara pengumuman ya yang diberikan oleh diumumkan ya oleh Perdana Menteri. Dan selain itu juga Datuk Seri juga membuat pengumuman penting ya untuk pesawat-pesawat. Ini boleh dikatakan sebagai berita baik lah ya. Maafkan saya, ya masih demam. Jadi apakah berita baik itu? Ini yang menarik untuk saya bawakan. Pesawat ya, berita baik untuk pesawat. Perdana Menteri peruntukan RM15 juta persiapan puasa dan raya. Ini diberikan kepada pesawat-pesawat 15 juta sahabat semua. Jadi Datuk Seri mengumumkan berita gembira buat seluruh pesawat seluruh negara, di mana sebanyak 15 juta akan diperuntukkan buat mereka sebagai persediaan Ramadan dan juga Aidilfitri. Beliau berkata bantuan itu adalah daripada sebahagian daripada peruntukan yang berjumlah 30 juta yang diberikan oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari kepada pesawat miskin. Dan menurutnya, bantuan persediaan Ramadan itu juga akan disalurkan sebelum puasa bermula. Jadi saya minta Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari bantu pesawat dan bukannya bantu pati, memandangkan Bernas janah keuntungan daripada pesawat. Jadi beliau setuju untuk menyumbang sebanyak 30 juta, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian selepas melancarkan projek pembangunan infrastruktur bagi menyokong program penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di Air Hitam, Kedah. Dan sebelum ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengumumkan kenaikan harga latai belian padi daripada 1,300, sebelum itu 1,200 naik kepada 1,300, dinaikkan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini, sekali lagi dinaikkan kepada 1,500. Tahniah. Sejurus lepas itu, Syed Mokhtar pula menyatakan komitmennya melalui Bernas untuk menyalurkan peruntukan tambahan bagi 30 juta menyokong usaha kerajaan membela nasib pesawat miskin. Tahniah. Jadi inilah hasilnya sahabat semua. Kalau pemimpin itu memikirkan kepentingan rakyat dan bukannya parti semata-mata, kepentingan politik dan tujuan untuk parti digunakan untuk politik dan sebagainya. Sangat berbeza ya sekali pemikiran ya Perdana Menteri kita hari ini dengan Perdana Menteri ke-8 yaitu Muhyiddin Yassin, dan yang ke-9 Peng San lah pula. Jadi apapun sahabat semua, Anda boleh berikan komen pandangan Anda ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.